Hai, Assalamualaikum. It's me Syafinas and welcome back to channel Pukul 3 Pagi. Terima kasih sebab dah klik video ni. Dalam video kali ni, Nas nak ceritakan kisah keberanian seorang pramugari India yang bernama Nirja Bhanot yang rela mengorbankan nyawa dia sendiri demi menyelamatkan penumpang dalam satu peristiwa rampasan pesawat. Nirja memilih untuk melindungi penumpang dan membantu mereka melarikan diri walaupun dia berpeluang untuk selamatkan diri dia dulu. Nirja Bhanot dianggap sebagai salah satu pramugari yang terhebat dalam sejarah dan tokoh ni terus menjadi inspirasi untuk ramai orang di seluruh dunia. Kisah Nirja Bhanot ni juga dah diadaptasi menjadi filem. Best movie ni, Nas dah tengok 3 ke 4 kali dah. Siapa pramugari ni dan macam mana kisah dia? Let's jump into today's story. Sebelum Nas ceritakan detail kejadian masa rampasan pesawat tu berlaku, Nas ceritakan sikitlah latar belakang siapa Nirja ni. Nirja Bhanot dilahirkan di Chandigarh di India. Sebelum bekerja sebagai seorang pramugari, Nirja ialah seorang model yang berjaya. Pada usia 21 tahun, Nirja berkahwin dengan Naresh Mirsha. Tapi perkahwinan mereka cuma bertahan selama 6 bulan. Naresh ni ialah seorang suami yang abusive. Dia selalu maki hamun Nirja dan tak bagi dia makan. Bila ayah Nirja dapat tahu pasal hal ni, dia suruh Nirja balik ke pangkuan keluarga. Tak lama lepas tu, Nirja diterima bekerja sebagai pramugari di syarikat penerbangan Pan Am. Hasil dari prestasi cemerlang Nirja semasa dia menjalani latihan, Nirja dilantik menjadi flight purser ataupun ketua pramugari. Pada 5 September 1986, Nirja bertugas dalam satu penerbangan dari Bombay menuju ke Amerika. Pada jam 4.30 pagi, pesawat ni berhenti di Karachi, Pakistan untuk mengambil penumpang. Pada masa ni, masa kapal terbang tengah berhenti dekat airport Karachi ni, tiba-tiba ada 4 orang lelaki bersenjata yang menyerbu ke arah kapal terbang. Mereka ni berjaya melepasi semua security dekat airport tu dengan menyamar sebagai pengawal keselamatan. Masa rampasan ni tengah berlaku, Nirja sempat menelefon ke bahagian kokpit untuk bagi tahu pada pilot yang ada hijackers dah masuk kat dalam kapal terbang tu. 2 orang pilot dan seorang flight engineer yang ada dekat dalam kokpit pada masa tu berjaya melarikan diri melalui pintu kecemasan yang ada di bumbung kokpit. Kumpulan ni diketuai oleh Zaid Hassan Safarini dan mereka berasal dari sebuah gerakan militan Abu Nidal yang berasal dari Palestin. Tujuan diorang nak rampas kapal terbang tu ialah sebab diorang nak pergi ke Cyprus untuk bebaskan ahli kumpulan Abu Nidal yang dipenjarakan dekat situ. Tapi bila pilot dah lari, tak ada siapa nak fly kapal terbang tu, so terbantuklah plan diorang. Disebabkan ni, hijackers ni menuntut untuk syarikat Pan Am bagi diorang pilot. Kalau tak, diorang ugut yang diorang akan bunuh penumpang yang ada dekat dalam flight tu seorang demi seorang. Lepas menunggu lebih kurang 1 jam dan hijackers ni masih lagi tak dapat pilot macam yang diorang minta, diorang jadi hilang sabar. Safarini bertindak membunuh seorang penumpang dengan cara menembak penumpang tu di bahagian kepala. Penumpang tu bernama Rajesh Kumar dan Rajesh dipilih untuk menjadi korban sebab dia ialah warga negara Amerika. Lepas kena tembak tu, mayat Kumar dicampak keluar melalui pintu pesawat. Tak lama lepas tu, perampas mengarahkan Nirja dan pramugari lain untuk mengumpul pasport semua penumpang. Nirja dah tahu yang geng jahat ni sebenarnya nak target rakyat Amerika yang ada dekat dalam flight tu. Jadi, Nirja dengan kawan-kawan dia berusaha untuk sorok semua pasport rakyat Amerika. Tindakan berani Nirja dan pramugari lain ni telah menyelamatkan 43 orang penumpang rakyat Amerika yang ada dekat dalam kabin tu dari menjadi sasaran korban. 2 orang lagi pramugari yang bernama Shirin dan Sunshine menceritakan pengalaman ngeri mereka pada hari kejadian tu. Safarini akan gunakan Shirin atau Sunshine sebagai perisai manusia setiap kali dia nak jenguk keluar tingkap untuk meninjau keadaan di luar pesawat. Peristiwa rampasan pesawat ni berlarutan selama 17 jam. Dari awal pagi pukul 4.30 pagi sampailah hari dah malam. Masa tu, pihak polis dan tentera Pakistan dah memenuhi ruang landasan. Tapi mereka tak boleh bertindak melulu sebab diorang kena fikirkan nasib ramai lagi penumpang yang ada dekat dalam pesawat tu. Lebih kurang pukul 9 malam, pesawat Pan Am 73 akhirnya kehabisan tenaga. Lampu-lampu dekat dalam kabin semua terpadam dan keadaan dalam pesawat tu menjadi gelap gelita. Masa ni, barulah hijackers ni semua sedar yang pihak Pan Am takkan bagi diorang pilot untuk terbangkan pesawat tu. Bila perampas ni dah sedar yang plan diorang dah gagal, diorang bertindak ganas dan melepaskan tembakan rambang dekat dalam kabin pesawat tu.
Perampas ni juga cuba untuk meletupkan pesawat tu dengan bom yang diorang bawa. Tapi nasib baiklah percubaan tu gagal. Dalam keadaan kelam kabut ni, beberapa orang penumpang dan juga kru kapal termasuklah Nirja, Shirin dan Sunshine berusaha untuk membuka beberapa pintu pesawat. Hasilnya mereka berjaya membuka beberapa pintu dan pada masa ni ada beberapa penumpang yang sampai sanggup terjun dari pintu pesawat tu tanpa menggunakan tangga ataupun slide kecemasan. Sampaikan mereka ni mengalami keretakan tulang. Diorang cuma fikir nak escape je. Nirja, Shirin dan Sunshine berusaha untuk menolong penumpang keluar dari pesawat tu dengan selamat seramai yang boleh. Kalau ikutkan, Nirja boleh je selamatkan diri dia dulu masa ni. Tapi dia lagi sanggup stay dekat dalam kabin tu dan tolong penumpang untuk keluar. Terutamanya warga emas dan kanak-kanak. Seorang penumpang yang bernama Dr. Murti menyaksikan saat-saat Nirja ditembak. Menurut Dr. Murti, pada waktu tu Nirja tengah bawa 3 orang kanak-kanak ke arah pintu pesawat. Bila Safarini nampak je Nirja, dia terus meluru ke arah Nirja sambil mengacukan senjata dia. Nirja bertindak berani dengan melindungi 3 orang kanak-kanak tadi dengan badan dia sendiri. Akibatnya, Nirja menerima beberapa das tembakan di bahagian belakang. Peristiwa rampasan Pan Am-73 ni akhirnya tamat bila kumpulan perampas ni kehabisan peluru dan mereka dikepung oleh pasukan komando Pakistan. Kesemua penumpang yang cedera dibawa ke hospital terdekat bagi mendapatkan rawatan. Dari 379 orang penumpang dan kru kapal, seramai 21 orang menemui maut. Shirin ialah orang pertama yang menemui Nirja dalam keadaan dia tak sedarkan diri selepas dia kena tembak. Dengan bantuan kru kapal yang lain, mereka mengeluarkan Nirja dari badan pesawat. Menurut Shirin, dia menemani Nirja sampai ke hospital dan pada masa tu Nirja masih lagi bernyawa. Tapi disebabkan keadaan hospital yang chaos pada masa tu dan hospital tu sendiri kekurangan peralatan, Nirja tak berjaya diselamatkan. Dia meninggal akibat kehilangan darah yang banyak. Nirja Bhanot meninggal dunia pada 6 September 1986, sehari sebelum hari jadinya yang ke-23. Nirja merupakan wanita pertama yang menerima anugerah Ashoka Chakra, iaitu pingat keberanian darjat tertinggi di negara India. Selain tu, Nirja juga menerima anugerah Nishani Pakistan, iaitu pingat kebesaran yang diberikan oleh negara Pakistan bagi menghargai pengorbanan Nirja. Okay guys, so apa pendapat korang pasal kisah Nirja Bhanot ni? Bagi Nas, keberanian dia tu memang luar biasa. Bukan Nirja seorang je, kru-kru kapal yang lain yang sanggup selamatkan penumpang dulu sebelum diorang selamatkan diri, bagi Nas, diorang ni they go beyond their call of duty dan keberanian diorang patut dipuji. Terima kasih sebab dah menonton sampai setakat ni. As always, be kind, be safe and I will see you in my next video. Bye, Assalamualaikum.